Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah kita tadi baru lepas kita baca Yasin. Okay, InsyaAllah kita akan sambung kita punya seminar teknik menjawab kita bahagian 2 daripada minggu lepas yang separuh saja kita boleh habiskan. So hari ini saya nak perhabiskan teknik menjawab tersebut. Okay. Diharap awak semua dapat fokus lah. Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita hidup lagi pada hari ini, dapat bersua lagi walaupun di alam maya. Okay. Saya harap awak semua sihat-sihat lah. Okay. Sepatutnya kalau kita tak keluar daripada rumah ni, kita tidak terdedah kepada penyakit. Okay. Dia tak terdedah kepada penyakit, tak ada orang lah yang akan sakit. Biasanya kalau kita hidup dalam rumah kita tu, kalau tak ada apa-apa penyakit sesama ke, virus demam ke apa ke tak, kita akan sihat. Bila kita keluar rumah tu, kita jumpa dengan orang lain tu, kemungkinan untuk kita dapat suatu penyakit tu akan lebih besar lah biasanya. Macam anak saya, kalau sebelum ni setiap bulan bila dia hidup di Taska tu, boleh dikatakan tiap bulan saya akan habiskan duit untuk hantar dia pergi klinik untuk demam lah, sesama lah. Bila lockdown gini, duduk rumah je, alhamdulillah anak saya tak sakit bulan. So ada hikmah dia lah. Okay. Tak habis duit lah ke arah sakit tu. Kalau sebelum ni kok banyak je habis duit. Sekali pergi klinik, awak tahu lah berapa yang doktor charge walaupun demam saja lah. Okay, so kita nak sambung. Daripada minggu lepas kita berhenti sampai pada konstruk menganalisis. Okay, konstruk menganalisis. Kita dah tengok macam mana konstruk menganalisis tu pada bahagian A. So pada bahagian A, kita kena isi tempat kosong saja. Dia suruh buat perbezaan ataupun dia suruh buat perbandingan. Apa beza antara ni dengan ni. So bilangan detik, macam soalan minggu lepas tu, bandingkan bilangan detik. So kita boleh banding. Kalau kertas 2 bahagian B pula, okay, bahagian B ataupun bahagian C, okay, dia ada satu ruangan tu untuk kita untuk soalan menganalisis. So kita kena jawablah sekurang-kurangnya menganalisis ni 6 markah. 6 markah. Okay, kita daripada gambar dia beri, kita boleh buat perbandingan antara gambar A dengan gambar B. Last kali kita buat satu kesimpulan. Okay, contoh soalan nombor 3 ni dia kata rayah 3 menunjukkan 2 ceret elektrik yang serupa. Kejawab dah soalan ni. Rasa tak lagi tak? Elektrik yang serupa. Apa maksud yang serupa di sini? Maksud serupa ni mesti ada maksud. Dia nak tunjukkan bahawasanya kuasa pemanas tu adalah sama, sebab dia kata pemanas elektrik yang serupa. Jadi bila kita panaskan dua benda tu, haba yang diberikan sama banyak. Okey, sama banyak. Cuma yang berbeza di sini, kalau kita tengok paras air sini. Kalau tak nampak saya zoomkan sikit lagi. Paras air sini untuk P ni sampai sini saja, dan untuk Q sampai atas ni. Sampai atas ni. So dari segi kuantiti air, banyak Q lah. Okey. Kalau kita ingat bahagian haba ataupun pemanasan, Q sama dengan MC theta. So sini dia nak tunjukkan bahawasanya pemboleh ubah yang pertama adalah jisim air. Ni banyak, ni sikit. P sikit, Q banyak. Okey, lepas tu dia kata rajah 92 menunjukkan
hanya ceret P mengeluarkan wap selepas dipanaskan selama 5 minit. Okey, diperhatikan selepas dipanaskan 5 minit, maksudnya dia beri haba yang sama banyak. So diperhatikan B ni dia mendidih terlebih awal. Okey, katakan awal ni suhu dia sama 27 darjah Celsius. Suhu bilik lah 27 darjah Celsius. Bila dia mendidih ni menunjukkan dia telah mencapai takat didih. Takat didih berapa? 100 darjah Celsius. Dan hot Q ni tidak mendidih pun. So maksudnya dia tak sampai lagi 100. Mungkin dia berada pada 80 darjah Celsius. So di sini kalau kita berjaya menganalisis dia lebih awal, okey. Kalau kita tengok rupanya eksperimen ni adalah eksperimen Q sama dengan MC delta theta. Delta theta. Dan pemboleh ubah yang manipulasi dan yang bergerak balas dalam eksperimen ni adalah M dengan delta theta. M dengan delta theta. M. So maksudnya sini kalau kita buat persamaan baru, Q per M sama dengan C delta theta. Q sini adalah tetap sebab dia kata ceret yang sama. Dia beri haba yang sama. Lepas tu C pun tetap. Sebab apa? Dia menggunakan air yang sama jenis. Dua-dua guna air. Okay? Maksudnya muatan haba dia adalah sama. So yang berbeza di sini adalah M dengan delta theta. Delta theta tu perubahan suhu. Jadi sini kalau kita tengok M berkadar songsang dengan delta theta. Okey, maksudnya jisim yang sikit menghasilkan perubahan suhu yang besar. Sebab dia berkadar songsang lah. Jisim kecil, perubahan suhu yang besar. So kita tengok sini betul lah. Okey, air yang sedikit dia cepat panas. Berbanding dengan air yang banyak, dia meningkat suhu dia tapi dia lambat. Dia lambat. Okey. So soalan yang pertama sini, apakah maksud haba? Okey, apakah maksud haba dia tanya. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud haba? Haba tu adalah okey, kalau bahagian B, cara nak jawab dia adalah dengan pada kertas kajang, kita tulis siap-siap nombor soalan. Soalan 3 contohnya lah. Kalau soalan 9, soalan 9. Soalan 10, nombor 10. Tulis. Soalan 10. A. A dia tanya, apakah maksud haba? Barulah awak jawab. A ialah, haba ialah suatu bentuk tenaga. Okey, selesai untuk A. Lepas tu B pula. Okey, B. Soalan dia, dengan menggunakan jisim menggunakan rajah 3.1 dan 3.2, bandingkan jisim 1. Bandingkan haba yang dibekalkan 1. Bandingkan kenaikan suhu 1. So 3 markah sini, 3 benda. Pertama, kedua, ketiga disuruh bandingkan. So 3 markah tu 3 benda lah dia kena banding. Okey. Lepas tu pergi dekat jawapan kita balik. Kalau mana dah jawapan ni? Okey, sini. Dekat bahagian B1. Poin yang pertama, dia tanya apa benda dia tanya? Poin yang pertama, dia suruh bandingkan jisim. So kita tulis jisim, mesti kena ada parameter tu. Apa yang kita nak banding? So kita nak banding sekarang ni adalah yang pertama jisim. Jisim kita perhatikan P kurang daripada Q. Sebab paras air tu, paras air P tu sikit je tak. So P kurang daripada Q. Okey? Dapat markah yang pertama. So dapat markah pertama sini. Dia 3 markah. So ada 2 markah lagi. Markah yang kedua dia suruh kita banding kuantiti haba. So kuantiti haba yang dibekalkan adalah sama sebab dia kata ceret yang sama. So ceret yang sama, kuasa yang digunakan sama, so dia akan membekalkan dengan kuantiti haba yang sama. So dapatlah markah yang kedua. Okey, markah yang ketiga, dia suruh bandingkan kenaikan suhu. So berapa kenaikan suhu? Yang mana lebih? Okey, kenaikan suhu P lebih daripada Q. Sebab P dah mencapai takat
takat didih, manakala Q tak mencapai lagi. So akan dapat markah yang ketiga. Right? Markah yang ketiga. Tu baru B1. Okey, selesai B1. B2 pula. Okey, B2 nyatakan hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. Dia nak hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. So awak kena jawab dengan ikut tertib lah. Okey, tulis siap-siap B2 hubungan. Kalau hubungan kita kena jawab okey, jisim berkurang, kenaikan suhu bertambah. Betul tak ni? Dia berkadar songsang kalau ikut rumus dia tu. Dan eksperimen ni pun membuktikan bahawasanya jisim berkurang, kenaikan suhu bertambah. Tu. So dapat markah yang keempat. Okey. Dan markah yang kelima disebut apa? Nyatakan kuantiti fizik yang dimalarkan. Okey. Macam saya tunjuk tadi, kuantiti fizik yang dimalarkan, kalau ikut ni, ada dua kuantiti. Yang pertama, haba. Yang kedua, muatan haba. So jawapan kita pun antara dua tu lah. Boleh pilih salah satunya. Jumlah haba yang dibekalkan ataupun muatan haba tentu cecair. Okay? Salah satu dia. Okay? Sama ada jumlah haba ataupun kuantiti muatan haba tentu. So dapat markah yang ke-5. A tadi dapat satu markah. So jumlah dia 6 lah. So dapat 6 markah dah situ. Daripada 20 markah. So awak akan dapat 6 markah sini. 3, 4, 5, 6. Dah. Okey. So habis dah dia punya menilai, menganalisis, konstruk menganalisis. So masuk pula yang konstruk yang seterusnya, iaitu konstruk menilai. Daripada situasi yang dia beri, kita buat penilaian dan kita kena buat pilihan. Hak mana paling tepat sekali. Okay, contoh soalan bahagian A ni dia beri gini contoh. Ni soalan SPM saya ambil ni. Rajah 1 menunjukkan reka bentuk satu termometer yang dapat digunakan untuk menentukan suhu badan seseorang pesakit. Okay. Kalau perhatikan, kalau orang sakit, dia gunakan termometer tak? Kalau ni saya tunjuk ni adalah termometer yang sebelum ni lah. Okay, sekarang ni mudah dia pergi kat dahi awak, dia pun tembok tek. So dapat tahu awak punya suhu. Tapi ada tepat, ada tidak tepat. Tapi kalau guna termometer yang macam dulu ni confirm tepat sebab dia gunakan mercury. Mercury ni sangat accurate lah dia punya tu. Okay, dia boleh berkembang. Kalau ada sedikit haba dia pun berkembang. So dia punya senggatan pun naik. Jadi dia ada beri 4 termometer P, Q, R, S. Dia suruh awak buat penilaian dan pilih mana yang terbaik. Okey, yang pertama dari segi julat. Julat, kalau P ni 0 hingga 100. Maksudnya termometer tu boleh baca nilai 0 hingga 100. Tapi kita kena ingat, kita guna untuk suhu badan manusia. Bukan kita nak ukur takat didih cecair ke. Tak, dia dalam tas dia bagi, soalan dia bagi, dia kata untuk ukur suhu badan manusia. Yang kedua, diameter kapilari. Dalam ni ada berbenang dia. Okey, berbenang ni kapilari dia ni dia nak diameter yang besar ke kecil. Kita kena buat penilaian. Okey. Lepas tu dari segi kejituan, kita nak termometer tu boleh baca sehingga 0.01 ke, 0.1 ke, ataupun dia baca nombor bulat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kita nak tepat, hak mana kita perlu pilih? Okey, soalan yang pertama, berdasarkan jadual 1.1, pilih julat termometer yang sesuai untuk mengukur badan pesakit. Sesuai tak kalau kita ambil 0 hingga 100? Sesuai tak? Tak sesuai. Jadi kita ambil lah hak yang dekat-dekat dengan julat badan manusia, iaitu antara 30 hingga 45. Okey? Suhu badan manusia yang ideal adalah ataupun yang normal adalah 37 darjah Celsius. Kalau 37.5 darjah Celsius tu, awak dah dikira demam. Kalau suhu awak jadi 42,
Maksudnya awak kena segera masuk ke dalam wak tu. Masuk air lalu. Sebab apa? Suhu badan awak terlalu panas, awak boleh kehilangan banyak air dan boleh kadang-kadang tu boleh menyebabkan stroke dan kematian kalau terlalu panas. So sebab apa kita pilih suhu antara 30 hingga 45? Yang pertama, dia berada dalam julat suhu badan manusia. Sebab suhu badan manusia antara, kalau suhu badan manusia tak ada 0 darjah Celsius, tak ada. Dia mesti antara 37, 35, 36, itu hot normal. Okey, jadi sebab kita pilih antara 30 hingga 45 tu, julat 30 hingga 45 tu berada dalam julat badan manusia, suhu badan manusia. Lepas tu pilih tiub kapilari yang termometer yang sesuai. Mestilah kita nak pilih yang kecil. Sebab apa kita pilih diameter dia kecil? Sebab kalau ada sedikit perubahan pada suhu, kita terus akan nampak dia punya perubahan. So dia lebih sensitif sebenarnya kalau yang kecil Kalau ada sikit je berubah, dia pun nampak lalu dia naik ataupun dia turun tak? Ataupun kita boleh baca kenaikan suhu yang kecil. Kalau diameter dia besar ni, dia berubah, tapi bila dia lebih lebar, perubahan dia tu kita tak nampak sangat. Gitu. Okey, pilih kejituan termometer yang sesuai. Mestilah kita nak termometer yang lebih jitu pula. Lebih jitu tu bahagian mana? Dia boleh baca sehingga 0.1 darjah Celsius. Okey. Silap ni kena ada darjah Celsius. 0.1 darjah Celsius dia boleh baca. Okey. Kalau baca nombor genap saja, kalau naik sikit, yang dikatakan demam 37.5. Kita tak boleh baca. Kita boleh baca 37 ataupun 38 terus. 37.5 tak boleh baca. So kita ambil lah yang kejituan dia yang lebih besar, iaitu 0.1. Berikan sebab. Sebab 0.1 ni bacaan yang lebih sensitif, yang lebih tepat lah, lebih jitu. Tapi kalau awak jawab bacaan lebih jitu, tak boleh pula. Sebab apa? Sebab dalam soalan ni ada kejituan tu. So awak kena pilih alasan yang lain, iaitu lebih sensitif. So, jadi berdasarkan kita buat pemilihan tu, berdasarkan jawapan 8C1, 8C2, 8C3, maka yang paling sesuainya adalah termometer Q. Okey, termometer Q. So ni adalah soalan menilai. Contoh yang kita nilai daripada soalan bahagian A. Okey kan? Okey, seterusnya kalau bahagian B pula. Bahagian B dia beri satu situasi. Inilah contoh dia. Dia kata di sini rajah 2.2 menunjukkan sebuah bilik kuliah. Ni bilik kuliah. Kalau awak tengok susunan meja dia macam mana, susunan dinding dia macam mana, lantai dia macam mana. Kalau kita nak buat suasana yang lebih efektif, kita tengoklah model yang berada pada panggung wayang. Cuba awak tengok panggung wayang macam mana keadaan dia, dengan sistem dia bunyi sedap, deguf dengan ada penghawa dingin dia, dengan dinding dia yang gelap, lepas tu dinding dia yang berkapet. Mesti ada tujuan dia. Okey. Lepas tu sistem bunyi dia pula sangat jelas. Kalau dalam kelas ataupun bilik kuliah, sepatutnya kita kena buat fasiliti macam panggung wayang tu, baru dia pembelajaran lebih efektif lah patutnya. Tapi dengan bajet negara pun tak banyak, maka kita dapatlah kelas macam sekolah kita tu. Anda dikehendaki untuk menyiasat sistem bunyi dan aksesori untuk dipasang dalam bilik kuliah tersebut. Kaji spesifikasi keempat-empat reka bentuk sistem bunyi daripada aspek-aspek berikut. Dia beri 4 reka bentuk. Reka bentuk P, reka bentuk Q, reka bentuk R, reka bentuk S. Jadi dia beri dari 4 aspek ni: bahan, kedudukan mikrofon, jenis mikrofon, kedudukan pembesar suara. Jadi untuk soalan ni, soalan bahagian B, kita kena jawab pada pada kertas kajang. Jadi anda ataupun kita semua dinasihatkan untuk buat dalam bentuk kotak gini. Yang mana sebelah kiri dia kita tulis
ciri-ciri yang nak kita kenal pasti dan kita pilih. Lepas tu sebelah dia tu adalah sebab mengapa kita pilih. Okey, contoh yang pertama dari segi aspek yang pertama adalah bahan untuk dinding. So bahan untuk dinding kita pun pilih daripada papan yang lembut. Sebab apa papan yang lembut? Kalau kita pergi panggung wayang, kita tengok dinding dia lembut, dibuat daripada kapet. Sebab apa? Yang pertama, dinding yang lembut boleh menyerap bunyi. Okey, diserap bunyi. Lepas tu dia boleh mengelakkan gema berlaku. So tak ada gema. Bila kita cakap tu tak ada bunyi saya. Tak kira gema tak. Okey, yang kedua, kedudukan mikrofon. Kita ada mikrofon, kita ada pembesar suara. Kita nak berada dekat mana kedudukan mikrofon ni? Mikrofon kalau nak bunyi yang sedap, kita kena berada di belakang pembesar suara. Sebab apa? Kalau kita berada di depan pembesar suara, bunyi yang dihasilkan akan bertindih. Maksudnya dia masuk ke mikrofon, keluar ke speaker. Masuk mikrofon lagi, keluar speaker. Masuk, keluar. So apa akan jadi pada bunyi kita? Sebab itulah kita bunyi macam mana? Bunyi apa kita panggil? Double. Kalau awak sebut bunyi yang double, boleh terima. Mengelakkan bunyi double boleh terima. Ataupun kita sebut apa yang kita tahu. Contohnya, sepatutnya kita kena jawab mengelakkan bunyi herotan. Herotan tu bunyi desing. Sing! Macam di surau kita tu. Okey. Ataupun kalau tak ingat herotan, awak boleh sebut gema pun diterima. Ataupun tak ingat gema juga, bunyi bising pun boleh. Ataupun bunyi bertindih pun boleh. Mana-mana satulah awak ingat. Janji pemeriksa tu faham bahawasanya awak nak sebut kalau mikrofon duduk depan pembesar suara, bunyi bising berlaku ataupun bunyi sing ataupun bunyi sing awak tulis. Boleh juga, diterima juga dalam periksa. Selagi pemeriksa tu faham. Kalau pemeriksa Nigeria mungkin dia tak faham lah. Tapi harap-harap kita dapat pemeriksa daripada kalangan orang Melayu lah. Okey, yang dia faham dengan bahasa kita. Kalaulah berlaku dalam periksa, kita blur dan kita tak ingat, Allah bunyi apa ni? Letaklah bunyi bising. Bunyi bising pun diterima. Seterusnya, jenis mikrofon. Biasanya kalau tempat-tempat yang eksklusif, tempat-tempat yang sesuai, kita nak buat ceramah yang penceramah dia aktif, boleh pergi depan belakang, kita guna mikrofon jenis tanpa wayar ataupun mikrofon wireless. Apa tujuan dia? Pergerakan dia lebih bebas ataupun memudahkan pergerakan. Kalau ada wayar ni kita terhad, tarik sikit, wayar pendek. Contohnya lah. Okay, so di sini awak akan dapat 6 markah dah. Markah yang pertama, markah yang kedua, markah ketiga, markah keempat, markah kelima, markah yang keenam. Okey. Dan yang keempat adalah kedudukan pembesar suara. Biasanya kedudukan pembesar suara ni dia letak kat mana? Atas ke bawah? Biasa dia letak bahagian atas lah. Tempat tinggi. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah mengurangkan pelembapan ataupun halangan. Jangan kita, bukan jangan, tak ada lah orang letak speaker duduk bawah. Jadi kalau speaker tu keluarkan bunyi, dia banyak dihalang oleh kaki, dihalang oleh meja, dihalang oleh kerusi. Jadi berlaku pelembapan di situ. So berapa dah markah? Markah yang ke-7, markah yang ke-8. Markah 9, 10 kat mana? Lepas tu kita buat pilihan. Yang mana kita pilih yang paling sesuai sekali. So reka bentuk yang paling sesuai ialah Q, kerana dia papan lembut, mikrofon belakang pembesar suara, mikrofon yang digunakan tanpa wayar,
pembesar suara berada lebih tinggi. Nah. So dapat markah yang ke-9 dan ke-10. Nah, 10 markah awak akan dapat. Tadi 6 markah dah, 10 markah. Dan 4 markah lagi biasanya kita buat soalan pemahaman tu, 4 markah tu. Macam mana ultrasound, ultrasonik mengesan fetus macam minggu lepas. Okey, itu soalan menilai. Dan akhir sekali, soalan akhir sekali ni soalan mencipta. Okey. Kita benda yang dah ada kita nak ubah suai ke arah yang lebih baik lagi. Okey. Kalau kita tengok seseorang tu guna teropong, dia tak berapa nampak jelas dengan ni. Kita boleh ubah suai teropong tersebut dengan ilmu yang ada, boleh menghasilkan teropong yang boleh nampak objek yang lebih jauh contohnya. Tu dikira konstruk mencipta. Okey. Rajah 1 menunjukkan struktur sebuah pemantul belakang sebuah basikal yang direka oleh seorang pelajar. Pemantul itu menggunakan prisma plastik yang serupa dengan sudut genting. Yang serupa dengan sudut genting dia 42. Okey. Kalau tengok dekat belakang basikal tu ada satu benda objek. Kalau waktu malam ada lampu kereta belakang dia tak? Kita tengok dia berkilau. Tu kita panggil pemantul. Ni lah. Dalam dia tu diperbuat daripada prisma. Prisma. Sekarang ni dia buat prisma menggunakan prisma 30, 60, 90. Jadi sudut tuju dia 30. Sudut genting 42. Berlaku tak pantulan dalam penuh? Berlaku tak? Bye. Tak, cikgu. Tak berlaku. Sebab apa? Kalau pantulan dalam penuh ni dia sudut tuju mesti lebih daripada sudut genting. Sudut genting dia beri 42. Sudut tuju sini 30 je ni. Ni, kalau tengok zoom lebih sikit. Sini ni 30 saja sudut tuju dia. Sedangkan sudut genting adalah 42. Maka jauh lagi untuk mencapai sudut genting, maka tak berlaku pantulan dalam penuh. Kita nak buat pemantul. Kalau boleh kita nak pantulkan dia supaya dia nampak lebih bersinar. Jadi benda ni tidak bertindak sebagai pemantul. Sebab apa? Sebab dia tak berlaku pantulan dalam penuh lagi. Okey, jadi soalan sini yang pertama, jawab apa? Apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? Ni soalan memahami ataupun mengingat. Apa maksud sudut genting? Apa maksud sudut genting? Sudut yang melebihi 90. Sudut biasa 90 darjah. Sudut biasa 90 darjah tapi tak habis lagi tu. Okey, dia macam ni. Katakan awak ada kaca, prisma kaca. Okey. Dan ini ada lampu. Okey, lampu. Cahaya lampu. Okey. Cahaya tu bergerak daripada kaca ke udara. Okey, syarat nak berlaku pantulan dalam penuh, cahaya mesti bergerak daripada tumpat ke kurang tumpat. Tu syarat utama dia. Jadi untuk situasi ni daripada kaca ke udara. Betul lah. Kaca tu tumpat, udara kurang tumpat. Bila kurang tumpat, dia akan menjauhi garis normal. Betul tak? Dia akan menjauhi garis normal. Okey. Pada satu masa, bila kita buat sudut tuju ni, sudut bias dia berada pada 90. Duduk sini. Sudut bias dia. 90. Okey. Pada masa ni, sudut tuju ni dikira sebagai sudut genting. Sudut tuju ni dikira sebagai sudut genting. Sebab pembiasan dia 90 darjah.
lebih pada sudut 7, sudut genting tu dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Katakan sini 42 tak kaca. Okey, kalau saya beri sudut 7 jadi 43 di sini. Dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Dia berlaku pantulan. Dia tak berlaku pembiasan dah lah. Dia jadi pantulan pula. Jadi sudut 7, sudut genting yang dimaksudkan di sini adalah sudut 7. Apabila sudut bias sama dengan 90 darjah. Tu maksud sudut genting. Sudut genting tu sebenarnya sudut 7. Apabila sudut bias tu 90 darjah. Okey. Boleh Lepas tu soalan B ni, pada rajah 1 lengkapkan sinar cahaya selepas memasuki pemantul. Okey, tadi sini di rajah ni dia suruh awak lengkapkan gambar rajah sinar ke mana sinar cahaya tu pergi. Okey, sudut genting dia 42, sudut 7 30. So tak sampai lagi. Jadi tak sampai maksudnya tak berlaku pantulan dalam penuh. Maksudnya sini dia berlaku pantulan yang biasa saja. Pembiasan biasa. Jadi dia suruh lukis lakaran saja. So kita agak-agak saja. So daripada sini dia akan pergi ke sini. Dia akan keluar. Tapi syarat dia mesti menjauhi garis normal. Menjauhi garis normal, bukan mendekati garis normal. So dapat satu markah. So satu markah sini. Ni soalan jenis aplikasi dah. Soalan aplikasi suruh lukis gambar rajah sinar. Okey, berdasarkan jawapan anda di B1, apakah yang berlaku pada sinar cahaya memasuki pemantul itu? Okey, daripada apa yang awak lukis ni, dia tanya apa yang berlaku? 2 markah. Yang pertama, fenomena apa yang berlaku sini? Pantulan. Pantulan? Dok lagi, tak berlaku lagi pantulan. Fenomena apa sini? Fenomena pembiasan. Pembiasan tu daripada ke arah mana? Ke arah menjauhi garis normal. Tu markah yang pertama. Okey, sebab dia dibias, berlaku pembiasan, tapi pembiasan tu menjauhi garis normal. Okey, satu lagi, cahaya bergerak daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Sebab apa awak kata dibias menjauhi garis normal? Sebab cahaya bergerak daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Tu alasan kita. Okey, berdasarkan pemerhatian, pelajar mendapati beberapa pengubahsuaian yang perlu dilakukan supaya pemantul itu dapat memantul lebih banyak cahaya. Okey, sekarang ni dia tak memantul, dia menyerap cahaya. Jadi kita kena ubah pengubahsuaian berdasarkan aspek berikut. Sekarang ni dia guna prisma 30, 60, 90. So pengubahsuaian dari segi sudut kita kena guna prisma yang 45, 90, 45. Gini prisma tu. Oh, sorry. Alah. Apa yang saya ingat kata kangen ni? Okey, sini 45, 90. Sini 90, sini 45. Sini 45. Okey, awak lukis tak apa. Okey. Lepas tu kalau cahaya mari secara straight gini, berapa jadi sudut 7 dia? Siapa tahu berapa sudut 7 sini? Sini 90. Okey. Kalau cahaya daripada jauh mari lurus, ni cahaya daripada kereta ni. Mari lurus. Maka sini akan ada sudut 7 lah. Okey, sudut 7. So soalan saya berapa sudut sini? Siapa tahu berapa sudut ni? 45. 45. Okey. So sudut sini 45 jadi dia
45. Dan sudut genting tadi berapa? 42, betul tak? So 45 tu dah lebih daripada 42, maka berlakulah pantulan dalam penuh. So dia akan dipantul sini. Sampai sini dia dipantul lagi. So cahaya itu daripada kereta berlaku pantulan dalam penuh sebanyak 2 kali. Jadi kita akan nampak benda tu seperti berkilau pada waktu malam. So sudut prisma yang digunakan adalah 45, 90, 45. Sebab apa? Sebab sudut tuju akan jadi 45 lebih daripada sudut genting. Sudut genting dia 42, jadi sudut tuju 45 lebih dah daripada 42, maka berlakulah pantulan dalam penuh. Lepas tu pula, dari segi bilangan prisma, dalam ni ada tiga utir ni. 1, 2, 3 biji. Kalau berlaku pantulan pun 3 garis je lah. Jadi kalau kita nak lebih berkilau, kita mesti letak prisma yang lebih banyak. Lagi banyak. Kita tambah bilangan prisma lagi. Apa sebab dia? Untuk memperbanyakkan pantulan dalam penuh. So bila dia banyak cahaya dipantulkan, maka kekilauan dia tu lebih lagi lah pada waktu malam. Tu pengubah suaian kita daripada kita belajar, ni kita boleh ubah suai. Daripada suatu benda, satu objek ke suatu objek. Ini inovasi lah kita panggil. So seseorang yang boleh buat inovasi tu maksudnya dia berada pada band ke-6 dah dalam pembelajaran. Okey, nombor 2. Bukan kita boleh buat benda saja, kita boleh tahu teknik ke, ubah teknik pun tu dikira mencipta juga. Okey, contoh Rajah 2 menunjukkan seorang pemain tenis melakukan hantaran servis kepada lawan. Kita biasa tengok orang main tenis tau. Sebelum dia pukul bola tu, dia nak servis, biasa dia lambung dulu tak? Sebab apa dia lambung? Mesti ada sebab. Apa tak dia hentam daripada bawah? Bawah duduk perut ke? Tapi sebab apa dia lambung dulu? Dia lambung, lepas tu dia pukul. Jadi soalan sini dia kata, dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan penggunaan peralatan. Dari segi peralatan, yang pertama raket tu lah. Dari segi raket macam mana kita nak bahan raket tu macam mana, adakah diguna daripada plastik, adakah diguna daripada kayu, tak? Lepas tu yang kedua, teknik yang sesuai. Teknik apa yang kita perlu ada, okey, dalam kita nak membantu pemain ini melakukan hantaran servis bola yang berhalaju tinggi. Okey, kalau nak berhalaju tinggi ni macam mana teknik-teknik kita kena buat? Jawapan anda mestilah meliputi ciri-ciri raket, ciri-ciri tali, okey, kedudukan raket dan teknik memukul bola tenis. Okey, bila disebut ciri-ciri raket ni, lebih daripada satu ciri lah. Kalau awak beri satu ciri raket, awak akan dapat satu markah. Kalau awak beri lebih daripada bila disebut ciri-ciri, awak boleh sebut lebih daripada satu, so markah tu akan berganda lah, daripada satu jadi 2. Lepas tu awak beri sebab pula, jadi markah ketiga dan keempat. Lagi kalau awak beri lagi banyak, lagi peluang untuk dapat markah tu lebih lah. Okey, jadi sama juga kita kena buat dalam bentuk apa dia panggil, box ataupun kotak. Okey, boleh tak kalau awak tak buat kotak? Boleh, tak ada masalah. Boleh dikira jawapan juga. Cuma kalau awak buat dalam kotak lebih tersusun lah, lebih mudah nak mencari jawapan. Okey, yang pertama dari segi ciri raket dulu lah. Raket ni dia ada dua bahagian tak? Yang pertama bahagian bingkai dia. Yang kedua bahagian pemegang. Okey? Jadi awak kena buat pengubah suaian dari segi tu. Okey. Katakan jenis bahan bingkai dulu, bingkai raket tu. Okey. Bahan yang macam mana orang guna untuk buat raket ni? Katakanlah awak tak ingat nama. Kan orang buat raket tu daripada
karbon tak? Ataupun dari segi titanium. Main luar kejap. Ayah ada kelas. Okey, dari segi nama raket dari segi fiber ke tak? Tapi katakanlah awak tak ingat. Dalam periksa, mari tak ingat langsung lah nak sebut perkataan titanium. Tak ingat. Puas dah fikir. Awak boleh letak dibuat daripada bahan yang kuat. Kita tak ingat kan? Tulis je bahan tu daripada bahan kuat. Sebab apa kita nak bahan kuat? Sebab dia tidak mudah patah. Okey? Mana jawapan dia? Sebab dia ringan, dia tidak mudah patah, dia kuat. Tapi tak boleh lah sebab awak tulis dah bahan kuat. Lepas tu sebab kuat pula awak tulis. Tak terima lah. Sebab dia terima satu markah je lah. Dia dapat markah yang pertama. Kalau awak jawab sebab dia kuat, tak dapatlah markah yang kedua. Kalau awak jawab ringan, awak dapatlah markah yang kedua. Bahan kuat sebab dia tidak mudah patah. Tidak mudah patah. Dapat markah yang kedua. Katakanlah awak ingat bahan tu daripada titanium. Lepas tu awak senaraikan bahan raket daripada titanium. Awak akan dapat markah yang pertama. Katakanlah bahan yang kuat tu awak tak buat, awak tulis titanium. Okey, dapat markah yang pertama juga. Lepas tu titanium ni dia ringan, dia kuat, tidak mudah patah. So dapat markah yang kedua. Okey? Ataupun lagi, tak ingat lagi, awak boleh tulis daripada gentian kaca, aluminium, alloy tak? Kalau tak ingat nama titanium pun tulis je alloy. Alloy ni adalah campuran daripada dua ataupun lebih bahan unsur. Okey, jadi alloy. Okey. Boleh markah yang pertama dan kedua. Okey. Katakanlah tak ingat juga. Bahan kuat pun tak ingat, karbon pun tak ingat, titanium pun tak ingat. Awak boleh buat daripada bahan yang berketumpatan rendah. Bahan yang berketumpatan rendah. Okey. Macam mana bahan yang berketumpatan rendah tu? Sebab apa kita pilih bahan yang berketumpatan rendah? Sebab dia ringan. So boleh lah. So kalau awak senarai semua ni, awak akan dapat berapa markah sini ni? Okey, markah yang pertama, alasan dia tidak mudah patah, markah yang kedua. Kalau awak tulis daripada karbon pula, markah yang ketiga. Lepas tu karbon tu adalah bahan yang kuat, bahan 4. Lepas tu awak tulis lagi bahan berketumpatan rendah, markah yang kelima, markah yang keenam. Sebab dia ringan, awak kata. So sini saja awak dah boleh 6 markah dah. Senarai je apa yang awak tahu. Senarai saja. Okey. Seterusnya, lepas bingkai raket, kita ada pemegang. Okey, biasanya pemegang tu dibuat daripada apa? Biasanya dibuat daripada bahan yang lembut ataupun getah ataupun kulit. Lembut sekali. Lembut seperti kain ke, dibalut dengan kain ke. Tak? Apa tujuan dia? Buat daripada getah, daripada bahan lembut, kulit apa semua tu. Tujuan dia adalah supaya cengkaman lebih kuat, tidak tergelincir, tidak licin. Semasa buat servis tu, taklah terlepas raket. Dapat lagi markah yang ke-7, markah yang ke-8 contohnya. Okey, lepas tu jenis bahan raket, bingkai, lepas tu pemegang dah. Yang ketiganya adalah dari segi tali pula. Tali raket, macam mana tali raket? Biasanya tali raket ni kalau nak kukuh, dia buat daripada plastik. Plastik tu jenis apa? Nama dia adalah nylon biasanya. Plastik nylon. Ataupun kita tak ingat nama nylon, tak apalah, kita sebut je tali kenyal ataupun tali elastik. Okey? Lepas tu tali tu diikat dengan tegang. So sini awak akan dapat dah markah yang ke-9. Okey? Tali tegang dia boleh menghasilkan daya impas yang tinggi. Okey, sebab dia terik kan. Terik, bila kita hentam bola tu, dia menghentam dengan masa yang singkat. Jadi daya impas dia tinggi. Dia akan menghasilkan halaju yang tinggi. Okey. Ataupun kalau awak jawab tali kenyal elastik. Sebab kenyal ni dia kuat, tidak mudah putus. Ataupun
kita boleh tambah lagi tenaga keupayaan kenyal dia tinggi. Kenyal tinggi. Tenaga keupayaan kenyal dia tinggi sebab tali tu elastik. Okey kan? Okey. Dapat markah ke-9, ke-10 dah sini. Okey, patutnya kita relax dah. Tak payah buat dah 10. Tapi tak pasti. Kita buat pula lagi, tambah lagi dengan kedudukan raket. Semasa kita nak pukul tu, nak servis tu, kedudukan raket tu adalah tinggi. Apa sebab kedudukan tinggi? Sebenarnya dia nak menghasilkan tenaga keupayaan graviti yang lebih tinggi. Semakin tinggi kita lambung, semakin tinggilah tenaga keupayaan graviti yang terhasil. Ataupun boleh menghasilkan pecutan yang tinggi. So, sini adalah markah ke-11, markah ke-12. Lagi, tambah lagi, iaitu teknik pukulan pula. Biasanya teknik ni kita guna teknik ikutlah lajak. Kita pukul bola tu, kita heretkan dia supaya masa yang dihasilkan tu lebih panjang, dia boleh menambahkan impulse ataupun perubahan momentum. Daripada momentum dia kecil, kita bawa dia kita lepaskan dia tu dengan laju yang tinggi. Dia perubahan momentum dia lebih besar. Impulse dia bertambah. So dapatlah markah yang ke-13, markah ke-14. Maksima dia 10 je. Awak dah beri 14 markah. So senang-senang kita dapat top up markah yang hilang sebelum-sebelum ni. Gitu. Okey. Last adalah contoh pengubahsuaian je juga. Daripada cawan biasa, kita nak ubah kepada cawan yang boleh menahan suhu panas yang lebih lama. Kita nak buat termos lah. Termos. Okey. Anda dikehendaki mencadangkan ciri-ciri yang sesuai untuk cawan bertutup dalam rajah boleh mengekalkan suhu minuman panas lebih lama. Dia nak tahan lebih lama. Jadi, cadangan tu mesti dari segi bahan, ciri-ciri bahan badan cawan. Bila disebut ciri tu, kita kena beri lebih daripada satu lah. Kalau beri satu, kita dapat 2 markah je lah sebab satu ciri, satu sebab. 2 markah. Kalau kita beri 2-3 ciri, kemungkinan markah tu lebih banyak lagi. Okey, dan ciri penutup dia. Tak. Lagi, kaedah membuatkan minuman tu kekal panas. Biasanya dari segi warna dia ke, dari segi bahagian dalam dia, ataupun struktur dia, badan. So, berdasarkan ciri-ciri tu kita nak ubah suai. Yang pertama dulu kita tengok bahan cawan dulu. Bahan cawan yang tahan masa dia lebih lama untuk dia menyejuk. Biasanya bahan tu dia buat daripada apa? Dalam termos biasa kalau kita tengok dia dah buat daripada polystyrene. Katakan tak ingat polystyrene, tak mari. Awak boleh sebut bahan penebat haba. Tak ingat nama polystyrene, boleh sebut bahan penebat haba. Sebab apa kita pilih polystyrene? Sebab polystyrene ni dia boleh memerangkap haba ataupun mengurangkan kekonduksian haba. Dia boleh halang haba tu daripada terkeluar. Mana-mana satu je lah sebab dia tu awak boleh pilih. Okey. Lepas tu pula dari segi takat lebur. Kalau kita pilih penebat haba, tapi penebat tu dia boleh melebur dengan cepat. Contohnya kalau kita ambil plastik Tupperware mahal dah. Plastik biasa lah, plastik biasa. Kita letak air panas sikit, dia pun dah lembut, dia lebur. Okey. Takat lebur mesti takat lebur tinggi. Apa sebab dia? Nak mengelakkan dia melebur ataupun dia payah untuk lebur, susah melebur. Okey. Haba tinggi pun dia tetap lagi dengan struktur yang sama. Okey, so markah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lagi, apa benda lagi? Dari segi muatan haba tentu dia. Kalau dia nak memerangkap haba, mestilah muatan haba tentu dia kena tinggi.
Muatan haba tertentu tinggi. Supaya dia lambat panas ataupun dia lambat sejuk. Okey. Dia mengurangkan pengaliran haba. Okey. Muatan haba tinggi ni dia lambat panas, dia lambat sejuk lah. Kalau kita buah air panas tu akan kekal panas. Kalau kita buah air sejuk tu akan kekal dengan sejuk dia. Okey, dapatlah markah yang kelima dan markah yang keenam. Ni pilihan-pilihan awak ni, lambat panas, suhu naik perlahan, lambat sejuk, tidak mudah panas, semua diterima lah. Okey, seterusnya dari segi warna dia pula, dalam dia tu. Biasanya kita tengok dalam termos tu warna dia sama ada warna putih ataupun warna berkilat ataupun warna silver. Boleh pilih salah satu. Warna putih ke, warna berkilat ke, warna silver. Boleh. Mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab warna-warna ni adalah warna memantulkan haba. Memantulkan haba. Okey, lepas tu reka bentuk bahan penutup pula. Bahan penutup dia. Kita buat daripada apa? Biasanya daripada bahan-bahan badan seperti polistiren ataupun cardboard, okey, kayu ke, ataupun sebarang penebak lah, sebarang penebak yang boleh diterima bahan penutup tu, bahan penebak sebab kita nak cegah daripada hilang, boleh perangkap haba, boleh kurang kekonduksian haba, dari segi pengubahsuaian dia. Lagi, reka bentuk seterusnya adalah kaedah tambahan. Biasanya termos ni kita nak lebih tahan tu kita balut dia ataupun tutup, balut dengan tisu, balut dengan kain felt ataupun balut dengan kain, nak memastikan haba tu tak terkeluar, cegah hilang haba, kurang pindah haba. So kalau awak jawab mencegah menghalang haba daripada keluar, 3 kali awak jawab, 3 markah dapat sini. 3 kali awak jawab. Cegah hilang haba, cegah hilang haba, cegah hilang haba, 3 kali. So awak akan dapat markah yang kedua, markah yang ke-6, markah yang ke-8, markah yang ke-10. Banyak alasan yang sama kita guna untuk pengubahsuaian. Dengan syarat kita tulis banyak kali lah. Kalau tulis sekali saja dapat 1 markah. Gitu. So dapat markah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Dan ada lagi hak yang relevan dia akan diterima. So kalau boleh beri lebih daripada 5 faktor lagi comel lah. Tu soalan menilai mencipta. Soalan dia simple je. Awak jangan pusing lah. Soalan simple, cuma kita perlukan asas yang kukuh untuk kita jawab tu. Sebab apa kita pilih ni? Sebab ni. Sebab apa kita pilih tu? Sebab ni. Gitu. Boleh tak? Boleh tak? Benda-benda ginilah yang penting untuk awak tahu dan untuk kita nilai pada tu. Sekejap. Okey. Untuk kita jadikan sebagai dia jawapan. Boleh. So, kita dah cover untuk kesemua konstruk yang akan dinilai pada kertas 2. Okey, konstruk yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi, yang keempat menganalisis, yang kelima menilai dan yang keenam mencipta. Itu adalah konstruk-konstruk yang ada untuk soalan SPM kertas 2 fizik. Konstruk-konstruk tu juga bukan fizik saja. Kimia pun gitu juga saya rasa sebab dia buat selaras tu.
Dia buat selaras untuk semua subjek sains. Okay, so yang masuk ada 31 orang. Okay, ada yang terleft dah ni saya tengok. Mungkin internet dia tak kuat ke apa ke tak. So saya harap awak dapat jawab soalan pertengahan tahun kayak gini dengan format yang betul lah. Format yang betul, tulis comel-comel, tulis nombor soalan yang jelas, jawab semua soalan. Okay, kalau soalan pilihan tu, buat pilihan soalan yang betul-betul awak boleh jawab. Okay, check dulu hak mana boleh jawab. Baca sekali, jangan tunggu baca soalan A nak jawab lalu. Dok. Dia kena baca sekali memang, okey soalan ni aku nak jawab, aku yakin aku boleh jawab. Baru tulis nombor soalan. Dan bermula tahun ni juga akan banyak lagi lah SOP baru. Selepas abang awak tahun lepas menjawab, dia marking guna e-marking. Okey, banyak dia punya kelemahan. Mungkin tahun ni dia akan tambah baik dengan banyak lagi SOP baru. So diharapkan awak dapat menerimanya lah. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okey, saya harap awak jawab dengan comel lah. Selepas pada ni. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, setakat tu saja untuk teknik menjawab kita, dan saya akan remind awak dari semasa ke semasa untuk teknik menjawab ni, jangan risau. Sebab kita nak awak menjawab tu dengan betul, dengan tepat, dengan ikut dia punya ciri-ciri dia. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk